أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ثم أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera serta salam Aidil Fitri. Ada berbaki lagi beberapa hari bulan Syawal. Mudah-mudahan insya-Allah kita sentiasa menjadi seorang hamba yang bertakwa dan bersyukur kepadanya insya-Allah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah izinkan untuk kita bersama-sama pada malam ini untuk kita sambung lagi sesi yang ke-6 kelas Fardhu Ain Mu'allaf. Kelas Fardhu Ain Mu'allaf yang mana pada malam ini kita akan baca berkenaan dengan surah Al-Fatihah sambung pada ayat yang keempat, yang kelima hingga sangat termampulah insya-Allah. Dan juga syukur juga, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah beri kita ruang dan peluang untuk bersama-sama lagi dan juga Allah izinkan kita, kurniakan kita kesihatan, kelapangan, kekuatan untuk sama-sama kita hadir kelas pada malam ini walaupun secara online, tapi dikira sebagai hadir majlis ilmu juga insya-Allah. Okey. InsyaAllah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapat manfaat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Jadi insya-Allah kita bermula pada 8.05, insya-Allah kita akan berhenti pada jam 9.05. Mudah-mudahan 1 jam ini insya-Allah seperti sebut tadilah berikan manfaat kepada kita semua insya-Allah. Okey. Juga sama-sama juga insya-Allah kita lafazkan syukur Allah masih lagi kurniakan kita kesihatan, yang mana ada di antara sahabat-sahabat kita yang diuji, yang mana ujian sekarang ini, musim sekarang ini, ujian yang paling berat adalah kalau kena positif COVID-19 itulah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita sentiasa jaga diri kita, jaga keluarga kita. Dan juga kalau tak ada keperluan, tak payahlah nak keluar-keluar, jumpa-jumpa orang, salam-salam dengan orang dan sebagainya, bertemu betapa dan sebagainya. Kalau ada keperluan nak keluar, keluar ikut keperluan sahaja. Okey. Mudah-mudahan insya-Allah itu satu ikhtiar lah. Dan juga sama-sama juga kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah angkat wabak ini, mudah-mudahan masjid boleh buka seperti biasa, dan yang paling penting kelas kita. Sebab kelas kita berada di masjid, jadi tutup masjid, tutuplah kelas kita. Mudah-mudahan insya-Allah juga kelas kita, kelas secara fizikal insya-Allah dapat diadakan juga. Dah lama dah tak bersua mata ni. Okey. Orang kata dari mata jatuh ke hati. Itu orang katalah. Okey. Sebab bila bersua mata ni dia lain sikitlah perasaan dia. Maknanya kata kita bercakap, kita mengajar, kita kongsi-kongsi itu atas dasar kasih sayang, sayangnya kita kepada saudara Islam kita, dan juga kata apa, macam mana kita tak nak jatuh ke dalam api neraka Allah, begitu juga kita tak nak sahabat-sahabat kita jatuh ke dalam neraka Allah. Begitu maksud dia. Salah satu daripada kemanisan iman. Ada hadis Nabi sebut, kemanisan iman ini ada 3 tanda. 3 ciri ataupun 3 tanda orang yang mendapat kemanisan iman. Okey. Yang mana antara ciri dia, kata apa? Allah SWT, mereka berdua berkasih sayang. Kalau lelaki sama lelaki bukan yang tu, jangan salah faham. Lelaki sama lelaki berkawan, iaitu berkawan kerana Allah. Kalau lelaki perempuan berkahwin, contohnya berkahwin kerana Allah. Okey, kemudiannya kata apa? Yang meninggalkan maksiat juga kerana Allah.
Okey, memang dia dah nak buat maksiat, contohnya dah nak berzina dah, tiba-tiba teringat Allah Subhanahu Wa Taala tu tinggal. Benda itu walaupun benda itu sedap, walaupun benda itu lazat, tapi sebab itu adalah dosa, itu adalah maksiat kepada Allah, maka dia tinggal kerana Allah. Kemudiannya yang ketiga, mereka dapat pemeriksaan iman, iaitu mereka tak nak sahabat mereka, saudara mereka jatuh ke dalam neraka Allah sebagaimana dia tak nak diri dia jatuh ke dalam neraka Allah. Itu. Sebenarnya benda-benda ni semua berkait rapat. Banyak lagi hadis lain yang mana semuanya kita berkait rapat. Maknanya adalah sekarang ini, apa kita buat semuanya kerana Allah, apa yang kita tinggal juga semuanya kerana Allah, dan bagaimana kita tak nak musibah ataupun kesakitan ataupun ujian itu datang ataupun bala itu dapat kepada diri kita, begitu jugalah kita tak nak sahabat-sahabat ataupun saudara Islam kita yang lain dapat. Betul. Bukannya lantak dia lah, biar pilah dia, nak istilah sebagainya, nak masuk, biarlah asalkan aku selamat. Kita tak risau yang tu, kita risau takut dia jatuh dengan kita sendiri tarik masuk. Sebab katanya kita tidak menegur dia. Itu. Okey. Yang tu kita terikat pula kan? Kita terikat dengan ma'ru'a minkum munkarah. Siapa-siapa yang melihat maksiat, siapa-siapa yang melihat dosa sebagainya kena tegurlah. Itu. Itulah katanya peranan kita saudara Islam. Okey. Jadi insya-Allah kita akan mulakan kelas kita. Kehadiran pun sudah pun memuaskan hati, dah 17. Alhamdulillah. Tadi mula dengan 5-6 orang ni, dia feeding ni lain sikit lah. Okey, kejap. Screen dulu. Okey, insya-Allah kita akan mulakan kelas kita. Yang mana kelas kita pada malam ini kelas Fardhu Ain Muallaf Kefam siri yang ke-6, yang mana insya-Allah pada malam ini berkenaan dengan surah Al-Fatihah, sambung daripada pertemuan sebelum ini, ayat yang keempat dan yang kelima, iaitu kita akan baca setakat yang termampulah insya-Allah. Mudah-mudahan dipermudahkan urusan oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Jadi insya-Allah sama-sama kita mohon rahmat dan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala dalam kelas kita ini. Sama-sama kita buka kelas kita dengan surah Al-Fatihah, dan juga insya-Allah kita teruskan pula dengan bacaan At-Tahiyyat insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita mulakan. Mudah-mudahan ini adalah sedikit usaha untuk kita mantapkan bacaan Fatihah kita. Kerana apa? Kerana Fatihah ini adalah sebahagian daripada rukun solat kita. Okey, maknanya sekarang ni saya dah ajar, kita dah belajar, kita dah belajar, nak tak nak kena perbaiki, kena sempurnakan bacaan Fatihah kita. Tak dapat ataupun mungkin asyik salah sebagainya, tak ada masalah. Yang penting kita tahu kita salah kat mana dan kita usaha untuk betulkan. Bukannya tutup telinga, suka hati akulah nak betulkan, bukan. Maknanya sekarang ni saya dah lakukan. Saya dah tunaikan tugasan saya sebagai guru, manakala kalian juga sudah pun selesaikan tugasan sebagai pelajar. Cuma tinggal nak amalkan apa yang dipelajari. Okey. Saya cuba kalau rasa tak nampak apa, saya cuba share screen menggunakan maksudnya guna handphone kot. Sebab dapat gambar luar besar sikit. Okey.
Okey. Okey. Sebab tadi saya cuba nak guna share screen daripada laptop ni. Tapi sebab nanti dia gambar saya ni, sebab kita yang penting nak tunjukkan, nak kenal huruf-huruf ni. Okey. Nanti tak nampak kecil sangat. Okey. Muka saya semua dah nak tengok kan, semua dah puas dah tengok. Okey. Jadi nak tengok ni je, saya nak tunjuk ni je. Okey. Ini huruf apa dan sebagainya. Mudah-mudahan dia sebagai alat bantu untuk kita kenal huruf. Macam juga saya sebut untuk belajar Al-Quran bukan satu kemestian, tapi nak jadi Muslim yang sempurna, tak nak kena belajar bahasa Arab, sebab bahasa Arab ini bahasa Al-Quran. Al-Quran ini merupakan sumber utama kita sebagai seorang Muslim. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang keempat kita mulakan dengan bacaan Maliki Yaumiddin. Okey. Permulaan yang saya sebut adalah kenapakah dalam ayat ini dia tak ada alif ni. Okey, pada Maliki. Okey, dia tak ada alif ni. Okey. Ini yang saya tulis itu ialah tulisan dia. Sebab apa? Dalam Quran dia ada alif kecil. Okey, kalau saya boleh tulis, kalau saya boleh contoh sini, saya tulis alif kecil. Okey, saya boleh tulis Maliki tu. Okey, dia ada alif kecil. Boleh tengok Quran, tengok ada alif kecil pada Maliki. Okey, kita mulakan. Okey, okey. Kita mulakan ayat keempat bermula dengan huruf mim. Huruf mim apa? Huruf mim adalah translasinya adalah M. Okey, ingatkan formula saya bagi, bila bagi atas MA, bila bagi bawah MI, bila bagi depan MU. Okey, tadi pun saya tengok Idris, anak kedua saya, tulis Sanjawi, dia ada tulis lah huruf vokal dan sebagainya. Tapi itu Sanjawi, takut nanti kalian terkeliru. Kalau nak, saya boleh share lah nanti. Nanti cari buku dia tu, ambil gambar, share sebagainya. Sebagai alat bantu. Alat bantu sahaja. Okey, tak nak kena usaha. Okey. Okey, ini adalah mim. Translasinya M bagi atas. Jadinya mim bagi atas, M-A, ma. Okey. M-A, ma, kemudiannya ada alif kecil, jadi kita baca dengan dua harakat. Panjang sikit. Ma. Okey. Kalau ada tempat, ditulis alif betul. Okey. Dia tulis alif betul macam ni. Ada tempat ditulis alif kecil je. Okey, kalau nak tunjuk contoh, mana Quran? Lari sikit. Okey. Okey. Contoh sini adalah contohnya kita tengok pada Quran sendiri. Okey. Boleh tengok. So, Maliki tu ada alif kecil je. Maliki. Alif kecil kat situ. Okey. 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 Maliki. Ma. Okey. Kemudiannya, selepas huruf ma, huruf lam. Pun kita dah baca dah. Okey, banyak huruf lam sebelum ini. Kita mulakan Bismi Allah. Allah ada dua lam. Bismillahirrahman, lam. Hirrahim, lam. Okey, al-lam. Banyak lam kita jumpa. Maknanya insya-Allah lam ni bentuk mata kain ni, maka insya-Allah kita boleh faham lam ini. Lam bila berbaris dia adalah L. Okey, formula dia adalah dalam ayat Fatihah tu lam bagi bawah. So lam bagi bawah L I. So mali. Okey, mali. Okey, kemudiannya ini huruf unik sikitlah. Okey. Ini huruf kaf. Okey. Huruf kaf ini ada dua tulisan dia. Cuma slash kat ni macam ni ditulis. Okey, bentuk dia. Okey. Ni maliki. Okey, satu lagi saya boleh tulis. Kalau saya nak coting font ni, nak coting kat benda ni. Okey. Okey, kaf yang keduanya adalah okey, saya itu kaf yang kedua, itu bentuk tulisan kaf yang kedua. Mudah juga. Cumanya saya nak pakai, nanti saya tanya, saya kena berguru lah dengan Adam nak pakai macam benda-benda ni. Okey, asyik salah, asyik tak kena je. Okey.
Okey, itu kaf. Okey, kaf ini sensurasinya adalah K. Okey, kita tengok baris bawah. So, K apa? K-I, Maliki, Maliki, Maliki. Ni Abang Maliki itulah yang kita tengok cerita Melayu yang game mafia, gangster sebagainya. Abang Maliki balik kampung, balik rumah sebagainya. Okey, Maliki, Maliki, Maliki. Okey. Okey. Itu selesai Maliki, perkataan yang pertama. Okey. Perkataan yang kedua adalah yau. Mula dengan ya. Titik bawah tu, dua titik bawah, titik rumah macam tu, ada titik bawah dua, dia namanya ya. Okey. Ya ini pun kita dah jumpa. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ya. Tapi itu yang mati. Okey. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tu titik dua. Dia tengoklah ayat atas dia tu. Titik dua, ya. Tu ya mati. Okay. Untuk ayat keempat ni, ya hidup. Akhirnya ya hidup. Ya adalah Y. Okay. Bila mati dia jadi I. Bila hidup dia jadi ya. Y. Ya bagi atas, YA ya. Ya bagi bawah, YIE. Ya bagi depan, YUU. Okay. So ini adalah ya, Y, ya bagi atas, YA, ya. Ya, ya. Okay. Senyum, sebut kadang-kadang senyum. Ya, ya. Macam siapa yang ada baby kat rumah sebagainya. Ya, kat baby kan. Ya. Okay. Itu ya. Alamlah. Ada baby kan. Okay. Kemudiannya, selepas huruf ya, huruf waw. Waw dalam keadaan mati. Waw ini ada dua sensurasi dia. Dia sama ada W ataupun yang keduanya dia adalah U. Okay. W bila? W bila dia hidup, iaitu dia bagi atas, bagi bawah, bagi depan. U bila? U bila dia mati. Okay. So sekarang ini kita tengok itu simbol dia bulat, maknanya dia adalah mati. Bila mati dia jadi sebagai U. Okey. Jadi kita boleh sebut, kita boleh tulis. Okey. Jadi kita boleh tulis ada dua pen eraser. Okey. Kita boleh tulis di yau itu contohnya okey. Y itu untuk huruf ya. A bagi atas YA. Okey. Kemudiannya waw mati. Waw mati dia apa? Dia U. Okey, so tulis U. Jadi kita akan baca dengan yau. 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 Itulah maksudnya yang saya sebut adalah nak baca transliterasi kenalah berguru juga. Tapi sebaiknya seeloknya belajarlah tulisan Arab, sebab belajar bahasa Arab pun dapat pahala. Baca Quran bahasa Arab pun dapat pahala. Baca tu dapat pahala, baca bahasa Arab pun lagi dapat pahala. Itu nak katanya bonus yang Allah sediakan untuk kita nak baca ayat-ayatnya. Okay. So kemudiannya selepas yaw, tu huruf tu kita dah tahu dah tu. Okay. Huruf mim. Huruf mim. Mim baris mana? Mim baris bawah. Bila mim baris bawah, mim apa dia? Mim M. Baris bawah apa dia? I. Yaumi. Maliki yaumi. Okay. Maliki yaumi. Yaumi. Okay. Perkataan yang ketiga iaitu mula dengan huruf alif. Okay. Huruf alif. Okay. Kena ingat ayat pertama dan kedua dan ketiga tu saya dah ajar dah, kita ada istilah alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Okay. Nak tulis tulisan tak cantik. Dia tak ada pula. Dia tak ada pula orang kata apa? Dia tak ada pula keyboard kat sini. Jadi saya tulis kat ni lah untuk mudah faham, sebab ini mungkin nampak tulisan Arab tapi sebenarnya kita boleh ni. Saya tulis kat chat kat Zoom ni Okey, iaitu apa dia? Alif lam syamsiyah dan alif lam
qamariyah. Okey. Alif lam syam. Okey. Oh, dia nak recognize. Okay, jap. Kamera laptop ni tak cantik. Okey. Nampak beza dia. Okey. Iaitu alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Okey. Tengok pada huruf yang ketiga. Selepas alif, selepas lam, selepas lam, tengok pada huruf yang ketiga, dia huruf apa? Okey, sebab alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah, mereka berdua ni tak akan bertembung. Mereka ada kumpulan masing-masing, grup masing-masing. Okey. Grup yang disebut sebagai syamsiyah, grup ini dipanggil sebagai alif lam syamsiyah, iaitu alif lam ini ada dalam tulisan, tak ada dalam bacaan. Contohnya huruf Ar-Rahman. Okay. Bila kita baca dengan Bismillahirrahmanirrahim, mana ada alif lam? Hir-Rahman tu kita kepada ra. Itu namanya alif lam syamsiyah. Okey. Sama juga dengan huruf dal. Huruf dal ni, huruf dal ini pun kita dah baca sebelum ini, iaitu huruf dal itu huruf D. Okey. D sabdu, maknanya ada dua D, kemudiannya bagi bawah. So DI. Okey. Maknanya kalau kita nak tulis secara transliterasinya, kita boleh tulis dengan iaitu okey. Mi, MI, okey, tu contoh. Pada yaumi, mim bagi bawah tadi mi. Okey, kemudiannya sebab dal itu sabdu, banyak ada dua dal. Kita boleh sebut di pertama iaitu yaumid. Okey, kemudiannya tak keluar Shopee ni. Okey. Shopee datang. Okey. Yaumid itu di dal pertama. Okey, din. Di kedua. Okey. Tu. Okey, kemudiannya dal bagi bawah. Di. Okey. Yaumiddi. Lepas tu bila masuk huruf ya, tadi saya dah baca cerita dah huruf ya macam mana. Huruf ya ini bila mati dia jadi ai. So sekarang ni di yaumiddin, iaitu mati ke hidup? Iaitu mati. Mati ya sebab tak ada baris. So tandanya ya mati sebab huruf sebelumnya baris bawah. Jadi dalam Quran tak akan ada baris mati kat huruf ya itu sebab sebelumnya baris bawah. Maka dia adalah mati. Jadi kita akan tulis huruf I lagi kali yang kedua. Okey. Jadilah kita baca dengan Maliki yaumiddi. Okey. Ulang habis lagi tu. Sabar, ada satu huruf lagi kat belakang sekali, iaitu huruf Nun. Huruf nun ni huruf dengun. Nun. Okey. Maka kita dah akhir ayat, jadi saya ajar pelajar saya wakaflah, berhentikan tu. So bila huruf nun mati, nun adalah N. Jadi bila dia mati, maka kita letaklah N. Okey. Sekejap. N. So jangan campur dengan mi tu lah. So mi tu potonglah. Okay, erase. Mi tu potong. Okay. Maka kita akan baca Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Mati macam din. Okey.
bukan dini. Itu salah. Kalau kita baca sentrasi, maka kita akan baca maliki yaumi ad-dini. Okey. Itu yang paling saya takut sekali kalau kita baca sentrasi tanpa guru. Itu yang sebenarnya. Okey. Okey. Itu ayat keempat. Maliki yaumiddin. Jadi macam biasa, kita cuba ayat pertama hingga yang keempat. Okey. Macam biasa kita buat 3 kali bacaan untuk setiap ayat 3 kali. Okey. Kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Tu. Okey, lam mati tu. Lepas tu alham tu adalah tak ada huruf lain sebelum alif lam, jadi kita mulakan dengan bahagian atas. Alhamdu. Okey. Kalau nak sambung dengan Ar-Rahmanir-Rahim yang sebelum ayat pertama tu, dia akan baca Ar-Rahmanir-Rahimil hamdu. Tapi untuk pelajar maklum saya, kita wakaf je, kita mula dengan kosong, iaitu baca dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia macam, sebab lam L kita lidah ke atas. Okay. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat kedua. Ayat ketiga, ulang daripada ayat Ar-Rahmanir-Rahim, ayat pertama tadi. Ar-Rahmanir-Rahim. 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 Okey, itu yang sebelum ini. Hari ini pelajaran baru kita iaitu Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Okey. So, siapa ada masalah? Okey, kalau ada masalah, kita boleh sebutlah, mungkin nanti kita cuba betulkan sebagainya. Tu. Kalau tak ada masalah, maknanya insya-Allah salat juga tak ada masalah. Okey. Macam sebelum ni ada sahabat kita kongsi macam nak baca Siratal itu ayat ke-7. Nanti kita akan sampai nanti ayat tersebut. Jangan risau, insya-Allah kita akan sampai. Cuma yang ada masalah 1 hingga 4. Okey. Sebab kita buat ini sambil dengan azan. Sebab azan 8.38 sebagainya. Maka lepas azan kita sambung dengan iyyaka na'budu. Okey. Okey. Ada sebarang nak tanya ke, ada nak share ke sebagainya, iaitu ayat pertama yang keempat ni. Abang Zul, buka mic nampak? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maliki itu satu kalimah atau dua kalimah? Maliki satu perkataan, iaitu pemilik ataupun penguasa. Maliki. Ma bukan Arab ya? Bukan yang ma apa tu, bukan ma apa tu, bukan. Ni satu perkataan. Maliki Yaumiddin, iaitu raja ataupun pemilik, penguasa ataupun yang memiliki. Tu. Bukan ma apa tu, bukan. Ni Maliki Yaumiddin, satu perkataan. Yang Maliki ni ialah isim. Isim itu fa'il. Macam mana? Maliki ni ialah isim tu fa'il. Macam mana betul tak jelas? Maliki ni ialah isim tu fa'il. Isim. Isim ke fa'il? Isim. Isim. Isim.
Isim. Fi'il kalau dalam Quran ni, kalau dalam surah Fatihah ni, fi'ilnya adalah pada iyyaka na'budu dengan nasta'in. Itu. Kemudiannya ihdina. Okey, itu fi'il. Iyyaka na'budu. Na'budu dengan nasta'in, ihdina, itu je lah. Itu fi'il. Yang lain semua isim ataupun haraf ataupun dhamir. Okey. Dia macam mana kalau Maliki? Apa dia? Maliki kalau dia macam mana? Maliki adalah malaka. Malaka yamliku mulkan. Itu malaka. Malaka yamliku. Itu fi'il dia. Kalau maliki iaitu isim. Ismul fa'il. Yaumiddin tu satu kalimah tu dua kalimah? Dua. Okey. Ada yaumil qiyamah, ada yaumiddin, ada yaumil mahsyar. Yaum tu hari. Ad-din, yaum tu hari. Yaumul khamis, yaumul sulasa, yaumul arba'ah, itu yaum hari. Okey, ad-din ini adalah agama. Kalau dari segi terjemahan asas dia agamalah, tapi disebut bila digabungkan itu penguasa pada hari pembalasan, hari akhirat, yaumiddin. Ialah harap. Tak ada. Mana? Isim. Yau tu satu kalimah, min tu satu kalimah. Yaumi satu kalimah, ad-din satu kalimah. Tinggi ni memang level tinggi ni, memang confirm lah yang baru masuk tak jejak bumi. Tak. Okey, tengok contoh macam mana bila yang penting adalah usaha. Sebab kalau kita tunggu, kalau kalian tunggu saya je mulakan, memang taklah. Usaha masing-masing. Masing-masing kena usahalah untuk naik taraf masing-masing. Dia tak boleh pada orang. Okey. Abang Zul ni memang dia dah lama, itu rezeki dia. Tapi yang penting sekali, dia lama, kemudiannya dia ada perkembangan yang positif. Ada yang lama masuk Islam tapi macam biasa sebutlah, baca Fatihah pun tak boleh sebab alasannya tak ada siapa bimbing, alasannya tak ada kawan-kawan yang nak kuatkan, yang nak sokong dan sebagainya. Itu sahaja. Syukur alhamdulillah, Abang Zul seorang yang hebat lah, seorang yang kuat. Jadi mudah-mudahan kalian, pelajar-pelajar saya boleh letak dia sebagai idola lah kan. Okey, itu Abang Zul punya, kalau Abang Zul sebut risau saya, tinggi-tinggi tu. Okey, isim banyak lagi tak tahu. Yang itu dia baris bukan baris atas tu. Apa dia? Isim. Dia punya dia punya hujung isim bukan hujungnya baris atas tu. Apa dia? Yaumiddin. Kenapa baris bawah Yaumiddin. Bayang tak ke bawah? Saya tersalah juga tadi pun. Sebab tadi yang saya tulis bukan copy paste. Saya tulis Yaumiddin bayi bawah. Dini, Yaumiddini. Bayi bawah. Bayi bawah. Itu bukan, saya tahu apa saya sebut, itu bukan jamak. Itu bukan jamak. Itu adalah isim. Memang dia je ad-din, bukan jamak. Yang jamak tu alamina, alamin. Yang ni ad-din ini bukan jamak. Dia adalah tunggal. Mufrad. Mufrad. Mufrad dia baris bawah lah. Sebab bila mufrad dia bergantung kepada, sebab sekarang ni dia baris bawah sebab dia mudhafun ilaih. Tu dah tinggi tu. Okey, kita rehat dulu je Abang Zul. Nanti kita sambung lagi lah lepas ni. Kalau Abang Zul rasa nak ni, level-level macam Abang Zul ni, saya menawarkan Abang Zul, kita jumpa face to face lah. Boleh jumpa. Tak ada masalah, tapi kena SOP sebagainya kat masjid, tak ada masalah. Kita boleh bincang lah kalau Abang Zul berminat nak mendalaminya, tak ada masalah. InsyaAllah, alhamdulillah, saya alhamdulillah je. Ada mu'allaf yang berminat nak belajar bahasa Arab, saya alhamdulillah, syukur.
Okey, cuma dalam kelas kita ini kita reka-reka je dalam bab ni sebab terlampau tinggi, takut nanti akan menyebabkan yang baru-baru akan kata susahnya belajar Fatihah, sedangkan belajar Fatihah mudah je. Susah bila dengar perbincangan tu dapat susahnya, menyesalnya kok dah start menyesal tu yang susah nak buat tu. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita rehat dulu, kita dengar azan insya-Allah. Alhamdulillah dapat lagi dengar azan, dan juga insya-Allah jangan lupa solat isyak lepas ni. Yang ada keluarga kat rumah, solatlah berjemaah bersama keluarga. Yang single-mingle dan tak dapat lah nak kata apa-apa. Okey, yang single-mingle tu lah. Okey, insya-Allah mudah-mudahan yang ada keluarga, yang single sebagainya semuanya dipermudahkan urusan oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Okey. Kita sambung lagi ayat yang kelima, iaitu ayat yang saya nak sebut ilmu saya belajar. Kan tubuh sini. Okey. Saya nak kongsikan apa yang saya belajar dulu. Okey. Dalam surah Fatihah ini ada 3 bahagian. Okay. Ada 3 bahagian, iaitu yang pertamanya adalah berkenaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah puji diri, Allah puji zat Allah sendiri, iaitu Okey. 3 bahagian, iaitu pertamanya Allah memuji zat Allah sendiri, bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Itu. Yang keduanya, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Okay, pertamanya Allah puji, dia adalah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kemudiannya yang kedua Allah sebut bagi tahu bahawa dia ini adalah Tuhan sekalian alam. Kemudiannya ayat yang ketiga, Allah puji lagi, ulangi balik, Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kemudiannya ayat yang keempat juga masih lagi tentang pujian Allah Subhanahu Wa Taala kepada zatnya, iaitu Maliki Yaumiddin, penguasa pada hari akhirat, pada hari kiamat. Okey, itu selesai 4 ayat. Yang pertama surah Fatihah, iaitu berkenaan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun pujian Allah Subhanahu Wa Taala kepada zatnya. Okey. Kemudiannya ayat yang kelima. Ayat yang kelima ini nak katanya hubungan manusia dengan pencipta. Kat mana hubungan dia? Hubungan ni yang pertamanya, saya sebut dulu nanti kita baca satu-satu ni. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu sajalah kami menyembah. Itu hubungannya. Maknanya manusia kena sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu sajalah aku memohon pertolongan. Nak katanya hubungan manusia dengan Allah, dengan pencipta, iaitu pertamanya untuk menyembah Allah, yang keduanya minta pertolongan dari Allah. Itu bahagian kedua. Okay. Bahagian ketiga, doa ataupun pengharapan. Doa ataupun pengharapan makhluk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang ke-6 dan ke-7. Okay. Ayat yang ke-6 ke-7 ini, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina, kita boleh baca selepas nak jadikan doa. Sebab mungkin kalian kata, Ustaz, saya tahulah nak baca doa apa sebab solat Ustaz. Mungkin Ustaz boleh ajar saya. Tak susah. Kalau rasa susah sangat, baca ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu jalan yang engkau beri nikmat, ghairin maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang engkau murkai, waladdallin, dan bukan juga jalan orang-orang yang sesat. Itu juga satu doa. Itu nak katanya surah Fatihah 3 bahagian. Bahagian Allah puji zatnya sendiri, bahagian yang kedua hubungan manusia dengan pencipta, bahagian yang ketiga iaitu pengharapan ataupun doa makhluk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang saya kongsikan, apa yang guru saya ajarkan kepada saya dulu, saya sampaikan kepada kalian. Okey. Itu rahsia, antara rahsia surah Al-Fatihah. Okey. Kita kembali kepada kelas kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang kelima bermula dengan
Alif lam baris bawah. Alif lam pula dah. Bermula dengan alif baris bawah. Sebelum ini semuanya alif lam yang tak ada hamzah ke atas dia. Okey. Jadi ayat yang kelima maka dia ada hamzah dah keluar dah hamzah itu. Ingat alif tak ada baris, yang membarisnya adalah hamzah. Maka hamzah ini adalah kalau baris atas A, kalau baris bawah I, kalau baris depan U. Okey, itu hamzah. Kalau kita sebut A lah. A baris bawah, A baris atas, A bukan AA, bukan AA bukan, tapi dia A sahaja. Baris bawah I, baris depan U. Okey. Ini boleh tengok contoh bila atas dengan depan, hamzah duduk ke atas dua-dua. So, hamzah baris atas A, hamzah baris depan U. Hamzah duduk bawah huruf, baris bawah. Dia akan jadi baris bawah bila duduk bawah, iaitu I. Okey. I. Okey, I. Kemudiannya huruf yang kedua, kita dah baca tadi, rumah macam tu, titik dua namanya huruf Ya. Huruf Ya, bila huruf Ya berbaris, dia adalah Y. Jadi kita akan, bila sabdu dia jadi huruf dua Y. So, I. Ya pertama, I. Ya kedua baris, Ya. Iya. Iya. Kemudiannya ada alif mati. Okey. Ada alif mati tu. Alif mati maknanya ada satu lagi alif, satu lagi A. So, iya. Iya. Dia sama panjang dengan Ar-Rahman. Dia sama macam dengan Bismillah. Sama macam dengan Maliki. Dia sama kadar panjang dia macam tu. Okey. Kemudiannya huruf selepas alif, huruf kaf. Kita dah baca dah kat atas ni Maliki, iaitu kaf, iaitu K. Baris atas K-A-K. Iyaka. 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 Okey. Kemudiannya selepas iyaka, bermula dengan huruf perkataan selepasnya adalah huruf nun. Nun baris atas. Nun translasinya N. So baris atas NA na, baris bawah NI ni, baris depan NU no. So perkataan kita ni ialah NA na, baris atas NA na. Nah. Kemudiannya huruf Ain. Okey. Huruf Ain ni alamin. Okey. Okey. Huruf Ain. Dia ada apostrofi calik ke atas. Okey. Kita kalau nak tulis kat sini. Okey, kat tulis kat sini iaitu kita tulis nun baris atas NA. Okey. Ada apostrofi ada calik ke atas. So, tengok situ je. So, kita akan baca macam mana Ain ni ke dalam sikit. Na. Iyyaka na. Iyyaka na. Bukannya iyyaka na. Tu dalam sangat. Okay. Dia maknanya kalau kita tu hidung dia tak bunyi juga. Iyyaka na. Tu dah dalam. Okay. Dia iyyaka na'budu. Bukannya iyyaka na. Itu N-A-K. Ini N-A apostrofi. Na. Iyyaka na. Okay. Kemudiannya huruf selepas Ain itu huruf Ba. Okay. Huruf Ba ni kita baca dah Rabbil Alamin kat ayat kedua tu. Okay. Huruf Ba. Okay. Huruf Ba baris atas B-A ba. Ba ni B lah. Translation B. B-A ba. Baris bawah B-I-B. Baris depan B-U bo. Okay. So sekarang ni dalam ayat yang kelima ini ba baris depan. So B-U. Iyyaka na'bu. Iyyaka na'bu. Iyyaka na'bu. Kemudiannya selepas ba itu huruf dal. Kita juga dah baca pada ayat yang keempat tadi. Middin, din, dal. Dal, translasinya adalah huruf D. Okay. Dalam ayat ni, dia adalah da bagi depan, iaitu D-U. Iyyaka na'budu. Bukan budu yang Kelantan tu, bukan budu tu. Cara sebut lain. Iyyaka na'budu.
Iyyaka na'budu. Bukan saya nak budu. Okey, itu dah lain betul. Iyyaka na'budu. Na'budu du. Okey. Ini maknanya kalau nak mahir lagi kena belajar makharijul huruf, makhraj huruf keluar kat mana dan sebagainya. InsyaAllah pada rezeki nanti kita belajar lepas ni. Okey. Untuk hari ini yang penting kita nak belajar berkenaan dengan membaca surah Fatihah. Okey. Sebab nanti kalau ajar yang dalam nanti kata susahnya nak solat. Kena ingat sebab saya sebut tadi kan, yang penting sekali dah ada orang bagi tahu dan berkata kita salah, maka automatik kita kena belajar dan usaha untuk betulkan. Okey. Ayat selepasnya, okey, dia ulangi balik iya itu. Cuma bermula dengan huruf waw. Okey. Waw itu apa? Waw itu W, baris atas W-A, wa. Okey. Iyyaka na'budu wa. Iyyaka na'budu wa. Okey. Iyyaka tu ulangi balik ayat yang tadi. So, kalau saya kalau ayat mudahnya nak sebut, kalau gambar tu, saya kata inilah ayat sama juga, ayat sama juga. So, kita kata iya, dah sebut tadi kan, so tak perlu naik dia balik kan. Iya, iyyaka na'budu wa iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Okey. Ini tadi yang Bezul sebut tu, fi'il tu. Dua-dua adalah bermula dengan nun. Nun baris atas iaitu na, na. Na'budu dengan yang kedua ni iaitu na, nun baris atas na juga. Okey. Kemudiannya nun baris atas na, kemudian berjumpa dengan sin. Ni sin ni tak pernah jumpa lagi ni. Ini sin. Gigi dia 3. Nun gigi dia 1. Sebab tu saya kata bahaya kalau kita tersalah titik antara dua ni. Salah titik, tengok nun, hujung nun dengan huruf nun dengan hujung sin adalah sama bentuk dia. Okay. Kalau kita tersalah titik sini, dia jadi titik berapa sebagainya. Itu nak katanya kena belajar. Okay. Sin ini tersesatnya adalah S. Okay. Sin baris atas SA, sin baris bawah SIC, sin baris depan SUSU. Jadi dalam keadaan ni sin adalah mati. Bulat tu maknanya mati. Bila mati dia S sahaja, maka kita boleh tulis dengan NAS. 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 Okey, nas. Kemudiannya tu bahaya tu. Rumah yang sama macam sin juga tu, tapi ada titik 2, huruf ta. Ta baris atas, TA ta. Ta ni T lah, T. Ta baris atas, TA ta, ta bawah TIT, ta baris depan TU2. Dalam ayat ni, TA ta. Nasta. Nasta. Kalau kita baca ta tu kasar sangat tu, dia lembut je. Nasta. Nasta. Okey. Kemudiannya yang selepasnya huruf ain dah baca tadi nak budu tu, cuma ini ain baris bawah. Jadi apostrofi, so kita sambung balik yang atas tu, nak nun baris atas na. Okey, sin mati nas. Kemudian ta baris atas ta. Okey. Okey. Nasta. Okey. Kemudiannya ada ain dah macam mana sebut? Ada ain iaitu letak calik ke atas apostrofi. Nasta, okey, baris bawah. So, nasta'i, baris bawah. Okey. Kemudiannya macam tadi, macam adin tadi, ya mati. Ya mati, bila mati jadi alif, jadi I. So, 2. Okey. Kemudiannya hujungnya sama juga macam adin ke atas, so huruf nun. Jadi N. Jadi kita akan baca nasta'in, 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 nasta'in. Okey, selesai. 2, na'budu wa iyyaka nasta'in. Dua-dua adalah fi'il, iaitu fi'il kita menyembah Allah dan kita mohon pertolongan dari Allah. Itu fi'il dia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey, kita tutup kelas kita. Tutup untuk kelas baca Fatihah ni lah untuk ayat kelima ni. Macam biasa daripada ayat pertama hingga ke ayat kelima, tapi sekali cukuplah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur kita dah selesai untuk kata apa? Mana nak tulis? Okey. Kita dah selesai untuk talaki kita ayat yang keempat dan kelima surah Al-Fatihah. Okey. Jadi saya sebenarnya saya tak sedap kalau memang tak khatam. Tapi tak apalah. InsyaAllah mudah-mudahan Allah izinkan. Ataupun dua sesi lagi kita nak perhabiskan. Kalau rasa nak Ustaz, kami rasa kita perhabiskanlah Ustaz. Dua sesi lagi tu kita perhabiskanlah. Tak payah nak tunggu-tunggu sebagainya, tak apa. Macam topik lain tu, subjek lain tu kita boleh baca kemudian. Ada orang macam tu. Ada orang kata tak apa Ustaz. Jangan kejar sangat Ustaz. Kejar sangat nanti macam tak dapat pula sebab duk asyik kejar, termengah-mengah. So terpulang, terserah. Okey. Saya ni ikut saja dalam masalah. Yang penting niat saya nak kongsi ilmu sahaja. Okey. Kita dah habis selesai kelas kita. So saya bukalah untuk sebarang orang kata apa? Sebarang pertanyaan ke dan sebagainya ke. Okey. Ada soalan, ada pertanyaan sebelum kita tutup untuk pada malam ini. Ya betul. Cakap. Mazul nak tanya apa? Mazul tak dengar lah Mazul. Okey, dah siap dah. Okey tak. Ya. Dengar? Dengar. Okey, dengar. Dengar. Tanya satu lagi. Maliki Yaumiddin tu ialah jumlah ismiyah. Apa dia? Maliki Yaumiddin tu ialah jumlah ismiyah. Apa jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Ya betul lah sebab dia mula dengan isim. So lepas tu yang nombor 5 ialah jumlah ismiyah. Iyyaka na'budu. Jumlah isim. Iyyaka na'budu isim. Iyyaka na'budu pun ismiyah juga. Ya. Ayat nombor 5 bukan fi'liyah. Bukan sebab iyyaka na'budu jumlah ismiyah lagi tu. Ya. Ihdina itu baru jumlah fi'liyah sebab mulakan dengan fi'il. Okey, ada soalan lain? Soalan lain tak berkenaan pun tak apa. Dipersilakan dialu-alukan. Okey, boleh tanya. Ada 2 sesi lagi untuk sebelum nanti dah selesai sesi nanti termimpi pula soalan-soalan yang tak tertanya sebagainya. So peluang kita bagi, yang kata kita tak bagi peluang.
Kita silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sila. Ini katakan cucu I dia sekarang dah 9 bulan. Hmm. Selalunya saya akan baca surah dekat dia. Itu boleh kan? Tak ada. Boleh, tak ada masalah. Dia suka sangat kerana selalunya dia suka dengar saya bisik-bisik dengan dia. Dia suka dengar surah yang saya baca. Tak, mak dia okey ke? Sekarang mengamuk dengan mak dia. Kalau mak dia okey je. Yelah, kalau masa dia mandi saya baca surah, masa dia tidur saya baca dia surah macam tu. Masa dia mandi di toilet ke mandi kat singgih? Mandi kat toilet jangan pakai surah. Mandi kat singgih tak apalah. Mandi kat toilet, dalam toilet tu mana boleh baca Quran. Oh tak boleh. Dia normally dia ada, saya punya kan tak ada divider, dia half-half macam tu. Tak boleh dalam toilet walaupun tempat mandi sekalipun tak boleh baca Quran. Okay, tak boleh. Tu. Kena ingat tu. Kalau kat sinki dapur tak apa, sebab sinki dapur tu bukan toilet, itu sinki dapur, tu lain. Kalau kita mandikan kat sinki dapur tak ada masalah. Kalau dalam toilet tak boleh, walaupun ada divider dan sebagainya, sebab itu toilet, itu tandas. Okey. Sebaik-baiknya tidak membaca Quran dalam tandas lah, tak kira lah tandas itu mangkuk tandas dan sebagainya tu. Saya bisik, Ustaz, saya bisik kat masa nak last air tu, saya bisik kat air tu, lepas tu saya mandikan dia macam tu. Bisik tu yang kuat sangat lah, maknanya macam dalam hati lah. Yelah macam ataupun cara mudah kalau tanya saya kata ayat itu dibaca sebelum dimandikan, dia tu dibaca ayat itu kat luar dah. Dah baca ayat kat luar dah. Contohnya Puan Yasmin baca Fatihah, nak mandikan cucu nanti, nak tutup mandi cucu tu dengan baca Fatihah. Maknanya kat luar tu sebelum mandikan tu, okey, dia kata anak kata, "Mami boleh tak tolong mandikan cucu?" Okey boleh. Okey, mami pun siap-siap ambil satu jug air tu, kat luar tu baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah kat dalam jug tu. So bila nak tutup itu, ambil jug tu mandikan. So tak perlu dalam toilet nak baca-baca dah. Itu maksud dia. Okey Ustaz. Ataupun kalau je saya baca Fatihah dengan tak elok. Tak berapa elok dalam toilet. Tu. Okey. Tak buat. Okey. Okey, mana kalau satu lagi kalau rasa mampu buat, beli air mineral tu, air mineral yang kecil-kecil, yang botol kecil 500 ml tu. Dia jual 1 dozen tu. Okey. Yes. Baca tu, okey, hari ni ambil satu jug. Maknanya kita baca sekali baca tu untuk 12 botol tu, baca tu, maknanya kita boleh guna untuk 12 kali mandi. Itu mudah. Ambil air tu, nak tutup cucu mandi tu, guna itu je terus. Daripada kita nak taruh air kat sinki tu mungkin susah, guna itu je. Itu bergantunglah. Cuma elakkanlah. Kalau boleh elakkan daripada kita membaca ayat Quran dalam toilet. Okey Ustaz, sorry Ustaz. Okey, terima kasih. Jangan sorry. Jangan sorry. Itu maknanya kita dah kongsi ilmu lah tu. Yes. Jangan buat lagi lah. Saya bisik saja dengan air. Bisik ke kalau boleh tak perlu. Tak perlu sebab tak ada keperluan baca Al-Quran dalam tandas. Tak ada keperluan. Okey, kalau rasa nak buat macam tadi, sebelum mandi tu dah baca dah. Siapkan bekalan dia sebelum mandi tu. Itu lagi bagus. Okey. Okey. Ilmu fikah. Kalaulah anak luar nikah tu, bapa dia tu tak boleh jadi wali dia juga. Apa dia? Kalau anak luar nikah, bapa yang sebenarnya tu bukan bapa yang sebenar, jadi dia tak boleh jadi wali. Okey. Kalau dia anak luar nikah dan memang diiktiraf, diakui oleh ibunya sendiri, mereka buat sebelum nikah, maka tak sah. Tak sah taraf, tak boleh jadi wali, tak boleh jadi ayah, tak boleh nasab kepada ayah, tak boleh mewarisi harta ayah. Semua. Dia hanya di sebelah mak sahaja. Maknanya dia adalah contohnya Abdullah bin contohnya siapa sebagainya. Okey. A bin nama mak dia. Itu sahaja. Walaupun mereka berdua berkahwin sekalipun, tapi anak itu tetap anak, tidak sah taraf, tak boleh dibintikan ataupun dibinkan kepada ayah biologinya. Jika diakui, jika ada
Ya, saya mengaku saya berzina sebelum nikah. Saya mengaku. Dan saya memang mengandung. Masa kami kahwin, memang saya mengandung. So, saya tak ada tu. Tutup buku tu. Dah ada pengakuan. So maksudnya kalau anak tu lahir luar nikah tu memang orang kata macam ni. Anak tak sah taraf. Anak zina. Ayah tu memang tak ada hak apa-apa ke atas anak tu lah. Tak ada. Bahkan sampai batas aurat pun terlibat. Mak dia saja yang ada hak ke atas. Mak tak ada masalah. Mak tak ada masalah. Mak tetap mak dia juga. Mak kandung dia juga. Memang mak kandung dia pun. Hukum tak lari. Cuma dengan ayah dia adalah batasan aurat tak boleh bersalaman. Kalau dia perempuan, ayah dia lelaki, ayah dia memang lelaki lah. Of course lah. Okay, kalau dia anak perempuan, ayah dia tak boleh bersalaman dengan ayah dia. Dia tak tunjuk rambut kat ayah dia. Dia memang aurat. Dia seperti lelaki itu adalah orang luar. Okey? Walaupun lepas dia orang kahwin. Kalau katakan lepas dia lahirkan anak tu, kemudian mereka kahwin. Macam mana? Kalau? Lepas anak itu sudah lahir, lepas tu mereka kahwin. Sama juga. Sama juga ada pengakuan. Sama juga sebenarnya. Sebenarnya hukumnya sama juga. Dia adalah anak tidak sah taraf, tak boleh dinasabkan kepada ayahnya, tak boleh mewarisi harta ayah dia tak jadi wali untuk dia, dan juga ayah dia adalah ajnabi yang boleh berkahwin dengannya. Maknanya batasan aurat ada, tak boleh bersalaman, batal wuduk dan sebagainya yang terlibat. Itu. Kalau dia naik mahkamah untuk lawan kata DNA semua. Terpulang. Tak kisah. Cuma dalam Islam yang penting perkahwinan. Okay, benda ni berlaku adalah masa ni baru ni berlaku, iaitu nak fight balik ayah biologi boleh jadi ayah kandung dan boleh jadi untuk wali. Sampai tahap tu. Ada mereka cuba nak lawan, nak fight balik. Benda tu benda mahkamah undang-undang lah tu. Jadi dari segi undang-undang dunia mungkin itu undang dunia lah. Kita cakap yang akhirat, wallahu alam lah. Itu memang tak sah, mahkamah pun tak sah. Jatuh mahkamah jatuh hukum ikut hujah, ikut bukti lah. Mahkamah pun tak tahu apa yang berlaku sebenarnya, ikut pengakuan dah. Kalau dia mengaku, settle lah. Kalau dia tak mengaku juga macam mana sebagainya, so tak ada kata apalah. Itu dia dengan Allah lah. Selesai mahkamah dah selesai dah. Dia dengan Allah je lah. Okey, betul? Cukup dah 9 suku dah. Okey, perut saya lapar ni. Ada lagi? Dah Bang Zul bertanya macam tu, saya nak tanya juga ni. Kalau anak perempuan, anak tak sah taraf, lepas tu dia dapat nikah, tapi mak bapak dia memang menikah tapi disembunyikan. Lepas tu time anak itu menikah, bapa dia menikahkan anak perempuan tadi, sah ke tak pernikahan itu? Okey. Isu sekarang ni adalah yang penting pernikahan mak ayah berlaku. Tak kira lah daftar ke tak daftar. Contohnya mak sebutlah kalau kat Sabah, kat Sarawak, ada yang jenis tak nak daftar, tak pergi daftar. Bukan tak nak, tapi tak terdaftar sebab duduk jauh, duduk dalam kampung, nak pergi pejabat agama kat bandar susah, 2-3 jam naik kereta sebagainya susah. Maka mereka kahwin, mereka tak daftar. Okey. Benda macam ni hanya mahkamah sahaja boleh akui perkahwinan mereka. Kalau mahkamah kata minta maaf, kami setelah dengar bukti dengan saksi sebagainya, kami buat keputusan bahawa perkahwinan anda tidak sah manakala anak-anak tersebut adalah anak syubhah. Anak syubhah maknanya ayah tak jadi wali kepada anak dia. So setelah selesailah. Habis. Benda tu macam tu. Benda macam tu kena mahkamah. Sebab dalam Islam sah tak ke Islam ikut mahkamah. Mahkamah macam mana? Kalau mahkamah kata, sebab mahkamah nak urusan pun berat, susah. Mahkamah kata dengan ini saya mengisytiharkan bahawa perkahwinan kamu berdua adalah sah di sisi syariat Islam, manakala anak-anak kamu adalah anak-anak kandung kamu dan kamu layak memberikan harta pusaka dan kamu layak mewalikan anak-anak perempuan kamu, setelah. Macam tu. Tak, yang seperti yang Bang Zul cakap tadi, anak itu isteri dia mengandung di luar nikah.
Lepas tu mengandung, baru orang tu menikah. Lepas tu anak dia perempuan. Dia mengaku tak? Itu je. Dia mengaku tak? Dia tak Saya mengaku. saya Kalau dia mengaku, tak mengaku. saya mengaku saya berzina sebelum kahwin dan memang isteri saya adalah mengandung masa kami berkahwin dan dia tak gugur. Yang dia kandung itulah anak kami yang keluar ni. So automatik dia tak layak jadi wali. Sebab dia Kalau mengaku. disembunyikannya Ustaz, lepas tu anak itu Disembunyikan Allah anak Subhanahu Wa Taala sahaja. tak. Kalau di fight balik tiba-tiba orang kata apa? Tiba-tiba macam ni, maka tiba-tiba berlaku tak sah taraf, maka perkahwinan tersebut dipisahkan. Perkahwinan tersebut sebab wali yang mewalikan nikah itu adalah wali yang tak sah. Jadi dipisahkan. Anak daripada mereka berdua yang si anak kahwin tu, anak itu tetap anak mereka tapi tidak ada status. Maknanya tak boleh wali sebab pengenalan yang rosak. Okay. Itu benda tu dia lama-lama dia makin pecah sebagainya. Sebab tu kita sebab tu Jais contohnya Jabatan Selangor, dia memang suruh kita betul-betul dengar daripada ayah kandung. Ayah kandung betul tak kan? Betul Ustaz kan? Sebab cukup ayah kandung kata macam tu, selesai. Tak payah tanya lebih-lebih. Bukankah kamu pernah dulu macam ni? Tak payah. Ayah kandung dia dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Melainkan tiba-tiba dia bisik, Ustaz, sebenarnya saya cakap anak ni, okey minta maaf puan. So tuan, kita tangguh dulu, kita ke mahkamah dulu untuk tengok status wali. So selesai. Okey. Kita ada satu soalan. Satu lagi Ustaz. Kalau terjadi juga pernikahan itu dikatakan zina juga lah Ustaz ya? Iya. Okey. Ini soalan daripada makin lama lapar perut lah dek. Okey. Kita baca Ustaz. Apa lagi? Ada lagi? Kita tak tahulah. Ada lagi ke? Tadi awal-awal tadi saya offer soalan, semua tak nak tanya. Bila dah? Okey, saya jawab yang seorang lagi ni. Julie tanya. Okey, mak dia tak nak jawab. Mak dia tak ada kaitan pun. Tak ada masalah. Okey. Mak tak ada kaitan. Yang ada kaitan adalah ayah sahaja. So, bila dia memang anak itu bukan memang anak tidak sah taraf, maka straight direct kepada mahkamah sahaja. Okey, prosedur mahkamah saya ceritalah apa yang pengalaman saya. Bukan saya pernah, pengalaman saya, jangan salah faham. Okey. Pengalaman saya dengan mahkamah ini di samping jadi saksi di kandang saksi untuk saksi mu'allaf. Okey, saya juga pernah dengarlah, bukan ni tapi kita pernah kongsi nikah kongsi, iaitu bila anak tak sah taraf ini untuk dia akan minta wali hakim je. Sebab wali lain tak layak, sebab wali ini mesti sebelah ayah je. Ayah dia, tapi kalau dah memang ayah kandung tak sah taraf sebagainya, automatik memang ke wali hakim terus. Bila wali hakim akan panggil mak dulu sebagai saksi paling utama. Okey, kalau mak ada lagi lah. Kalau mak tak nak respon panggilan mahkamah dan sebagainya, maka mahkamah akan urusan bahawa okey, dengan ini saya sahkan bahawa kamu adalah anak tak sah taraf dan kamu layak untuk dapat wali hakim setelah kahwin. Okey. Mak tak nak bertanggungjawab ini, mak tak nak jawab macam mana? Kita tengok dulu. Mak tak nak jawab pasal dia nak duit nak kahwin dan sebagainya. Itu tak ada masalah, itu adat je. Kahwin dia penting, aku nikahkan nikah dengan sekian-sekian yang berwali hakimkan kepada aku dengan masa sebagainya, itu yang penting. Mak dia kata tak nak kenduri sebagainya, itu biar pilah. Itu tak ada masalah, yang penting kahwin dulu. Kahwin tu, akad nikah tu yang paling penting. Okey. Okey. Simpan soalan, esok sambung. Cukup dah tu. Dah 9 suku dah. Okey. Kita orang tengah tunggu yang kat bawah tu, tengah tunggu nak makan dah tu. Okey. Jadi insya-Allah terima kasih kepada yang soalan. Kalau ada nak soal lagi, tanya kat WhatsApp, tak apa, nanti saya jawab ni. Insya-Allah soalan kita tolonglah. Saya boleh tolong. Tahu tak apa. Kalau tak tahu, saya cuba tanya orang tahu sebagainya. InsyaAllah kita cuba tolong untuk selesaikan masalah. InsyaAllah. Okey, ada masalah sebagainya, ada apa sebagainya, share dengan kawan-kawan. Share insyaAllah, mudah-mudahan sebab kita share itu, sharing is caring, mudah-mudahan ringan sikit masalahnya. Okey. Jika ada salah silap, saya mohon maaf, saya mohon ampun. Okey. Dan juga saya ucapkan terima kasih banyak-banyak
kepada yang join kelas saya pada malam ini. Terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan insya-Allah ada manfaatnya daripada kelas kita pada malam ini. InsyaAllah ada peluang rezeki, kita jumpa lagi pada besok. InsyaAllah kalau siapa rasa, siapa yang nak kata Ustaz, saya nak Ustaz habiskan Fatihah juga dalam bulan Jun ni, tak apa, sebut je. Yang penting saya nak orang sebut je. Kalau tak ada orang sebut, saya terus dengan cadangan saya sebagai person plan sebagainya. Okay? Sebab sekalian paling utama, saya kena raikan bukan ilmu saya, tapi kalian nak ilmu macam mana. Okay? InsyaAllah kita jumpa pada besok hari, waktu yang sama, jam yang sama, tempat yang sama, cuma kalian mungkin tempat lain lah. Saya tempat yang sama juga kat sini juga. Jadi insya-Allah mudah-mudahan sama-sama kita doakan Allah Subhanahu Wa Taala hilangkan, angkat pandemik ini dan juga kita boleh hidup secara biasa insya-Allah. Dan mudah-mudahan sama-sama doakan Allah selamat kita, Allah lindungi kita daripada sebarang musibah, sebarang penyakit, sama ada penyakit zahir yang penting, penyakit batin juga yang penting. Mudah-mudahan insya-Allah kita selamat dunia dan akhirat insya-Allah. Jadi saya tutup kelas kita ini dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sama-sama kita tangguhkan kelas kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Waalaikumsalam. Makasih Ustaz.